Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Okey, sedia semua? Hari ini kita akan buat terus pelatihan pengukuhan. Saya tutup topik ni sebab topik ni sangat uh, basic. Kebanyakannya kita dah belajar dalam tingkatan 3 dulu kan. Cuma dia nak enrichkan lagi je kamu, nak bagi revise balik kamu sebenarnya apa yang dah belajar, kaitkan dengan apa yang kamu belajar dengan tingkatan 4 sikit saja. Okey? Jadi kalau kamu tengok latihan pengukuhan tu, kamu tengok soalan tu seolah-olah sama je, lebih kurang macam form 3 kan. Tengok soalan nombor 1 kita. Kamu tengok nombor 1, faktorkan selengkapnya. Ni kena ingat faktorkan selengkapnya. Okay, yang best dia soalan ni sebab dia soalan objektif. Apa kan? Ini saya akan buat manually, cara manual kita tak pakai calculator Kalau macam ni, senang-senang sih kita pakai calculator. Kita hanya buat yang pertama, kita faktorkan nombor dulu. 2 dengan 8, kita akan faktorkan 2. X kuasa 2 dengan X, kita akan faktorkan X. Jadi yang tinggal, 2 dah keluar, X ada 2, keluar 1, tinggal lagi 1. Tolak, 8 bahagi 2, tinggal 4. X dah keluar, habis. Ini simple je. Faktor kalau kamu nampak macam ni je nombor dia, iaitu ada dalam kuadratik kita dah tahu kan, AX kuasa 2 campur BX campur C. Okay. Yang paling senang tadi yang kamu nak faktor adalah kalau ada A dengan B. Yang ni senang faktor. Nombor 1 senang. Nombor 2 senang, A dengan C. Kalau ada 3-3, biasanya kita guna calculator. Okay. Macam ni je faktor dia. Cukup. Okay. Terus kamu akan dapat jawapan. Jawapan kita kat situ, tengok B. Ini simple je. Macam soalan. Sama macam soalan PT3. Okay. Nombor 2. Kembangkan. Jadi kita kembangkan 2 tolak 3x kuasa 2. Okay, sebelum ni saya ajar kamu cara teknik untuk kembangkan yang cepat sikit. Jadi saya ulang kaji 2 bahagian. Yang pertama, kita buat cara biasa. Kalau kamu tengok cara biasa macam ni, kita akan buat 2 bracket. Kembangkan 2 tolak 3x, 2 tolak 3x. Ini cara biasa Iaitu yang atas 2 akan pergi ikut atas. Yang belakang akan ikut bawah. Yang ini macam biasa. Okey. Ini jangan lupa lah cara ni. Ini paling basic sekali, penting. 2 dengan 2 dapat 4. 2 dengan negatif 3 dapat negatif 6x. Okey. Negatif 3 dengan 2 dapat negatif 6x. Negatif 3, negatif 3. Positif 9x kuasa 2. Jadi kita tengok disusun. Soalan disusun 4 dulu. Jadi 4 tolak 12x campur 9x kuasa 2. Ini kaedah yang biasanya paling basic. Kamu perlu ketahui lah. Okay. Shortcut dia. Jadi kalau shortcut ni kita panggil dia kalau ada bracket kuasa 2. Shortcut 2. Allah, 2 saya pusing 2. 2 tolak 3x. Okay. Macam kita tahu, bila kita kembangkan 2 orang ni kuasa 2, jawapan kat bawah tu kita tahu dah mesti 3. Mesti 3 lah jawapan. Simbol dia kita akan cam dulu. Simbol belakang mesti tambah sentiasa. Yang depan dia akan ikut. Ni tolak, dia akan ikut. Follow je. Yang pertama. Terus kamu akan dapat 2 kuasa 2. 4. Yang tengah ni lompat pada atas. Toing, toing. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. 12 apa? X. Okay. Yang belakang, square balik. Square dapat 9x kuasa 2. Sama. Jadi ni basic mesti ketahui. Shortcut pun kena tahu untuk kita cepatkan congak kita. Dua-dua kena tahu lah. Okay. Itu soalan nombor 2. Dapatlah jawapan kita kat sini. D. Okay. Terus Okay. Nombor 3. Ini masih basic lagi. Nombor 3 pun basic lagi. Dia bagi K tambah 2. K tambah 4. Dia suruh kamu expand. Ini macam biasa. Ini pun senang. Kalau kita expand macam tadi je. Kamu boleh expand. Kalau single dengan single. Ini kita panggil dia single K dengan K. Single.
Kalau single kamu gunakan K kuasa 2 campur darab tengah dia. Tambah tengah darab belakang. Ni tambah tengah 2 dengan 4 tambah jadi 6 K darab belakang 8. Macam tu je. Kan? Dia kalau single ni semua untuk single. Terus dapat jawapan kita K kuasa 2 6K tambah 8 B. Okey, ni saya nak ulang yang nombor 3 ni. Nombor 3 banyak kita akan jumpa dalam math yang single. Kita panggil dia kembangan single. Contoh dia bagi tiba-tiba kamu dapat X tambah 5, X tambah 4, contoh. Kan? Single dengan single. Kamu apa? Single dengan single, X kuasa 2 tambah darab. Tambah darab. Ni tambah darab. Tambah dapat 9. Darab dapat 20. Begitu je. Tambah darab. Kalau single kalau ada nombor depan tak boleh pakai ni. Single je. Tak kisahlah macam mana pun. X tolak 3, X campur 7. Lagi dapat. Tak ada masalah. Kan? Kita tahu. Single. Cantik. Kalau single X kuasa 2, darab negatif 21. Darab pula. Saya pula terbalik buat tambah dapat 4X darab negatif 21. Balik. Dia tambah darab. Okey. Jadi kalau single X kuasa 2, kemudian hasil tambah, kemudian hasil darab. Okey. Itu je cerita dia. Kita kembali kepada soalan kita. Sambung nombor 4. Okey. Sebab tu macam mana pun yang basic yang paling asas tu kena cekap. Yang shortcut tu kemudian kita laju kemudian kita belajar. Nombor 4 diberi 2X campur 4. X tolak 5. Okey, sama dengan kosong. Maka nilai-nilai X, ini kita panggil dia punca. Punca. Ni, bila ni kita panggil dia dah siap faktor. Dia dah siap faktor, dia dah faktor. Faktor apa? Kuadratik. Alamak, boleh lah. Campur boleh Melayu. Okey, kuadratik. Bila dia dah faktor cantik, nak dapat punca, kamu hanya turunkan saja. Turunkan 2X campur 4 sama dengan kosong. Yang ini X tolak 5 sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat jawapan 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 bahagi 2. Negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Yang ini terus kita dapat X sama dengan 5. Ini kita panggil dia punca persamaan kuadratik daripada faktor persamaan kuadratik. Okey, ambil jawapan dia terus dapat negatif 2 dengan 5. Jawapan D. Okey, betul. Kadang-kadang bila kita guna kalkulator akan bagi sini. Nampak? Kalkulator akan bagi kat bawah ni. Kita kena naikkan balik ke atas. Kita kena naikkan balik. Itu cerita dia. Okey, tengok soalan nombor 5. Nanti kita akan jumpa soalan dia. Contoh ni dah jumpa dah. Baru cakap dah jumpa. Nombor 5. Nombor 5. Dia tanya punca-punca bagi persamaan kuadratik. Okey. 2X kuasa 2 campur 4X tolak 16 sama dengan kosong. Soalan macam ni sebab dia objektif, kamu tak payah buat jalan kerja. Dah dapatkan punca, tekan je kalkulator. Kita pakai mod equation, equation 1. Lepas tu kamu tekan anak panah. Ataupun kamu boleh juga tekan mod. Sampai dia keluar. Yang kita nak dia keluar degree. Degree maksudnya berapa? Kuasa berapa? Kuasa 2. Sampai dia keluar A. Nampak? Kalau dia keluar A1 tu salah. A saja. A maksudnya apa? Depan ni. Yang depan ni adalah A. Kuasa 2 punya. B, ni. X yang punya. C, tak ada X. C tak ada X. A kuasa 2. B, X punya. C tak ada X. Kadang-kadang dia susun terbalik-terbalik. Kena pandai ambil. Jadi soalan kita ni A kita 2.
B kita 4, C kita negatif 16. Kamu tekan je lah kalkulator. Mana kalkulator ni? Nampak? Hilang. Sekejap Okay, kalau pakai kalkulator macam ni boleh Siapa yang belum ada kalkulator tu boleh beli kalkulator ni, beli kat Shopee je. Shopee murah, RM20. Kedai mahal. Okay. Kedai buku RM40. Double dia letak harga. Betul. Silau. Kalau hafal lah, kalau dah biasa hafal lagi bagus. Mana dia datang pantulan tu Sekejap. Mod. 3 kali mod. Tekan 1. Okay, tekan anak panah ni. Sini pun boleh. Silau. Anon tak nak tekan anak panah sekali lagi, dia keluar degree. Degree, pilih nombor 2. Dia keluar A. Masukkanlah. A kita 2. Tekan sama dengan, dia minta B. 4. Tekan sama dengan, dia minta C. Kamu dah biasa buat benda ni sebenarnya masa tingkatan 3 dulu. Jawapan kita akan dapat 2 dan negatif 4. 2 dan negatif 4. Okay. Dapat X sama dengan 2 dan negatif 4. Senang je lah. Nombor 6. Terus kita pergi. Tengok terus. Nombor 6. Nombor 6 sama tak cerita dia. Soalan dia selesaikan. Okay. Selesaikan 2y kuasa 2 campur 6y sama dengan 9 campur 3y. Kita nak tekan kalkulator, kita kena jadikan dia sama dengan kosong dulu. Bila sama dengan kosong, baru wujud A, B dan C. Jadi kita pindah semua ke kiri. 2y kuasa 2 campur 6y. Dia panggil kawan dia dulu. Tolak 3y, baru orang yang belakang tadi. Okay. 2y kuasa 2, 6 tolak 3. 3y. Tolak 9 sama dengan kosong. Dah dapat A, B, C. Buat lagi sekali. Huruf kita tak kisah. Y ke apa kita tak kisah huruf. Yang penting A, B, C tu. Jadi kalkulator kamu ada lagi kat situ. Tekan Okey. A 2. B 3 pula. C negatif 9. Dapat jawapan 1.5. 1.5 maksudnya apa? 3/2. 3/2 dan negatif 3. 3/2 dan negatif 3, jawapan kita C. Ini soalan objektif. Yang biasanya dalam Math SPM, dia ada benda ni. Kuadratik biasanya saya akan tengok daripada pengalaman saya jawab soalan, saya ajar. Kuadratik biasanya dia ada banyak soalan dalam SPM. Tapi dia pecah-pecah lah. Dia ada rumus algebra, ada kuadratik. Pecahan algebra, ada kuadratik. Faktoran kuadratik, kembangan kuadratik, ungkapan kuadratik, dia ada kuadratik. Dia ada banyak soalan ni. Tapi objektif lah. Dalam kertas 1 objektif. Okay. Kita pergi nombor 7 pula. Nombor 7. Ini. Tengok. 4x tambah 2. Tolak 2 tolak 3x kuasa 2. Dia dah makin advance sikit. Yang ni adalah clone soalan SPM. Macam ni lah contoh soalan SPM dia. Cuma dia ada jawapan objektif lah. Jadi kamu kena kembang. Yang sini kena hati-hati. Apa yang kamu kena titik berat bila tolak jumpa dengan kurungan. Tolak jumpa dengan kurungan dia jaga. Yang ni senang. Ni masuk je. 4x tambah dengan 8. Tolak kurungan, ada kuasa 2, jangan usik lagi. Kita kena buat kuasa 2 dulu berbanding tolak. Kuasa 2 dulu. Jadi, kembang 2 jadi 4. Okey. Tolak jadi tolak. Darab semua, toing macam tadi je. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Belakang sentiasa tambah.
3x akan jadi 9x kuasa 2. Gitu. Lepas tu baru tolak masuk. Dia akan jadi apa? Saya akan susun kuasa 2 dulu. Mana kuasa 2? Ni. Tolak masuk akan jadi negatif 9x kuasa 2. Okay. Lepas tu saya cari x pula. X saya nampak sini ada 4. 4 sini tolak dengan tolak maksudnya tambah. 4 tambah 12. 4 tambah 12 dia akan jadi positif 16x. Okay. Nombor pula. 8 tolak 4. 8 tolak 4. 4 sama dengan, kita carilah. Dia punya apa? Pemfakturan dia. Okay. Tekan kalkulator. Okay. Tak payah. Dah tekan. Dia suruh kembangkan je. Jawapan kita mana? Negatif 9x kuasa 2 tambah 16x tambah 4. Okay. Yang mana jawapan akan dapat? Kita akan dapat C. Nombor 7. So expand je. Kena hati-hati sini. Tolak. Ada kuasa 2. Kena buat kuasa 2 dulu. Baru tolak masuk. Okay. Nombor 8. Nombor 8 sama kat soalan dia lebih kurang. Dia bagi G tolak 2H. G tambah 2H. Tolak G tambah 2H kuasa 2. Okey. Sini ada dua jenis kembangan yang penting kamu kena tengok. Yang pertama, saya nampak ini saya panggil kembangan dia jenis sama tapi tak serupa. Mana ni yang ni? Ini sama tapi tak serupa. Macam mana asal dia? Ini kita panggil dia sama tapi tak serupa. Macam tu. Ini cerita dia contoh macam asal dia A campur B, A tolak B. Ini asal usul dia. Kamu nampak A dengan B sama tapi tak serupa. Satu positif, satu negatif. Kembangan dia akan dapat, terus kamu hafal dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini formula. Ini asal usul dia. Dia tambah apa pun semua boleh. Dia tak kisah. Dia tambahlah jadi contoh X, 3X campur 1. 3x tambah 1. Sama cerita dia nampak. Sorry. Okay. Sama tapi tak serupa. Jawapan kita terus jadi apa? Kuasa 2, 9x kuasa 2. Positif, negatif. Negatif. 1 kali 1, 1. Sama. Jadi bila jadi macam ni, faktor pun kamu kena ingat. Faktor ni boleh pergi macam ni. Ni boleh patah balik. Ni boleh patah balik. Selalu. Okay. Contoh sebagai satu lagi. Contoh 4x y campur 2z. 4x y tolak 2z. Tak kisah macam mana pun. Banyak mana pun tak kisah. Asalkan kamu nampak. Ini cerita dia apa? Sama tapi tak serupa. Terus kita akan dapat jawapan. Squarekan benda ni. 16x kuasa 2 y kuasa 2. Positif, negatif. Negatif. 2 kali 2. 4 z kali z. Z kuasa 2. Ini kembangan untuk apa? Sama tapi tak serupa. Yang kita jumpa ni nampak. Tu cerita dia. Okay. Jadi jom kita tengok. Ni sama tapi tak serupa. Dapat G dengan G. G kuasa 2. Negatif, positif, negatif. 2H, 2H. 4H kuasa 2. Okay. Tolak. Jumpa pula kuasa 2. Jangan kembang lagi. Settlekan kuasa 2 tu. Macam tadi. Kuasa 2 apa? G kuasa 2. Turun. Tambah. Turun. Lompat masuk. Toing, toing. 2 kali 2. 4. Huruf GH. Campur dengan belakang. 4H kuasa 2. Secara dua jenis kembangan yang kamu kena cekap buat. Okay. Jadi boleh kita kira. Kita akan tengok jawapan adjektif dulu. Jawapan adjektif dia buat siapa dulu? Dia buat. Dia terus buat je. Dia terus buat je. Jumpa kita tengok terus. Saya susun je. Biasanya saya akan susun satu-satu. G kuasa 2. Tolak G kuasa 2. Habis G kuasa 2. Okay.
Negatif 4H kuasa 2. Tolak tambah tolak. Maksudnya tolak tambah tolak. Negatif 4 tolak 4. Dapat negatif 8H kuasa 2. Okey. Kemudian yang seorang lagi tinggal apa? Ni. Tolak 4GH. Itu jawapan kita. Jawapan kita akan dapat negatif 8 tolak 4GH. Jawapan dapat C. Contoh Cuma masih lagi benda yang sama. Cuma tambah sama tapi tak serupa. Tapi tengok kesukaran yang dia memang suka nak uji adalah negatif dengan kurungan kuasa 2. Dia suka uji benda ni. Okey. Tengok nombor 9. Nombor 9 dia bagi kat situ ada 5Y tolak 2X, X tolak 3Y. Ini pun senang kan, kembangan yang agak senang sedikit. Sebab macam biasa tak apa, tak kisah pun. Cuma kalau kamu nak senang, kamu boleh susun dulu. Kalau nak susun lah. Tak payah lah, sebab macam biasa je. Tarik terus je. Pak, ni ada belakang. Okay. 5, 1, 5, X, Y, X, Y. Okay. 5, negatif 3, negatif 15. Y, Y. Y kuasa 2. Tengok nombor dulu. Negatif 2, 1, negatif 2. X, X, X kuasa 2. Negatif 2, negatif 3, positif 6. X, Y, X, Y. Satu-satu buat tak apa. Kemudian, kalau nak rujuk pada jawapan boleh. Untuk kita tengok susunan dia. Dia akan letak X kuasa 2 dulu. Cantik. X kuasa 2. Negatif 2X kuasa 2. Settle. Kemudian dia letak XY. 5XY campur 6XY. Dapat 11XY. Tolak 15, Y kuasa 2. Cara disusun jawapan lah. Kita pun ambil jawapan ni. Terus dapat jawapan kita D. Okey. Cantik. Jadi kamu kena cekap benda ni. Kita panggil ni apa? Perkembangan dan pemfakturan kuadratik. Okey. Jom. Nampak dia apa jenis? Ada berjenis-jenis. Nombor 10. Nombor 10 kat sini kamu tengok dia bagi selesaikan persamaan kuadratik 3 sama dengan Y kuasa 2 tolak 36 per dengan 3Y. Okey, bagi soalan kalau dia kata selesaikan. Maksud dia nak kamu cari jawapan untuk Y. Itu maksud selesaikan. Dan biasanya kuadratik dia akan jadi dua jawapan. Yang ini yang kita akan buat apa? Langkah pertama. Kita akan buat, jadikan dia, kita panggil dia general form. General form maksudnya kita akan jadikan A, X kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Ini kita panggil general form. Kemudian kita akan faktorkan dia. Factorize dengan menggunakan kalkulator sahaja. Okey? Jadi kita kena dapatkan general form dulu. Ni sebelah akan jadi 9Y Y kuasa 2 tolak 36. Okey. Kat sini kamu boleh pindahkan yang ramai ke kiri, ni ke sebelah, tak kisah. Sebab apa? Kita yang buat dia sama dengan dia suka hati. Kalau sama dengan dia boleh pindah suka hati. Contoh saya nak jadikan sini kosong. Saya akan buat Y kuasa 2 tolak 9Y tolak 36. Kalau kamu pindah ke sini, jawapan akhir kamu sama juga. Ambil kalkulator tekan. 1, negatif 9, negatif 36. Dapat terus jawapan. Okey. 1, negatif 9, negatif 36. 12, negatif 3. 12, negatif 3. Jadi jawapan kita ada. Dapat C. Okey, C
Y sama dengan negatif 3, 12. Selesai. Okey, ini asas-asas pasti asas dalam kuadratik. Persamaan kuadratik. Nombor 11 dah senang. Tadi kita dah bincang tengok nombor 11. Okey, cuma kadang-kadang kamu tak perasan. Tengok nombor 11 Nombor 11 dia kata faktor selengkapnya. Dia kena ingat kataan dia. Faktor selengkapnya completely factorize completely kat sini dia bagi 2 H kuasa 2 tolak 8. Okey. Macam biasa kita faktor. Bila kita faktor yang pertama kita akan faktorkan 2 dulu nombor. Kita akan dapat. Sini akan dapat H kuasa 2 tolak 4. Okey. Dari situ. Tapi kalau kamu jawab, terus kamu jawab jawapan dia A, salah. Sebab dia nak selengkapnya. A tak selengkapnya. Yang ini boleh pecah lagi. Tengok betul-betul 2 ekor ni. 2 ekor ni sebenarnya, dia adalah jawapan untuk sama tapi tak serupa. Nampak? Kalau ada kuasa 2 tolak, jagalah. Dia biasanya boleh jadi sama tapi tak serupa. Jadi kita boleh pecah lagi 2 orang ni, lagi 2 kurungan. H kuasa 2 akan dapat H kali H. Negatif akan dapat positif negatif. 4 akan dapat 2 kali 2. Okey, kalau 5 tak boleh sini. Dia mesti nombor kuasa 2. Nombor kuasa 2 maksudnya nombor yang bila kita punca kuasa 2 dapat nombor yang sama. Ini kita panggil dia nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Sempurna ada sempurna tu. Okey. Kat sini 1 kuasa 2. 2 kuasa 2. 3 kuasa 2. 4 kuasa 2. 5 kuasa 2. 6 kuasa 2. 7 kuasa 2. 8 kuasa 2. 9 kuasa 2. 81. Untuk pelajar tingkatan 4, kalau boleh, dia boleh tahu sampai 20 kuasa 2. Tanpa gunakan kalkulator. Kalau boleh tapi yang wajib diketahui. Hanya ada sampai 10 seorang lagi. Okey. Yang wajib diketahui sampai 100 je, sampai 10. Yang mana satu nombor kuasa 2? Yang ini. Bukan yang ni. Yang ni. Ini kita panggil dia nombor kuasa 2 sempurna. Guna dia yang ini. Ni. Itu guna dia. Kena dapat bila kita dah cam nombor tu, kita dapat agak jawapan dia. Contoh kalau dia bagi kat kamu 16 Y kuasa 2 tolak 36, ini X kuasa 2. Contoh kat sini. Okey. 16 dengan 36. Ada pelajar dia buat terus. Hati-hati saya ajar kamu dia apa. 16 dengan 26 nombor dulu. Nombor dulu. Itu CP4 ni. Kena tengok ni CP4 ni. Ni CP4, ini pun CP4. Dia kena 4 dulu. 4 sini akan jadi 4Y kuasa 2 tolak 9X kuasa 2. Nanti salah. Kalau kamu buat terus tadi salah. Dapat ni, baru yang ini kita pecah 2. 4 akan jadi 2 kali 2 Y kuasa 2 Y kali Y negatif positif negatif negatif positif sama je, tak susun tak apa. 9 3 kali 3 X kuasa 2 X kali X. Ini kita kena cap lah, kita panggil dia nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jawapan kita untuk soalan nombor 11 adalah ini, iaitu C. C. Dia letak negatif dulu kemudian positif, tak kisah. Terbalik tak apa. Sebab dia darab. Okey. Tengok. Nombor 12. Sebab tu kalau kamu cakap ni, dia jalan serentak tau. Mat dengan Mat dia jalan serentak. Nah, kamu ambil dua-dua subjek kan? Saya ajar. Dia jalan serentak. Jalan serentak. Kalau ada kamu kenal kawan-kawan kamu yang mana Form 4 juga, Form 3 dulu kawan sekali, sekarang dia cakap takutlah nak ambil MAT, tak nak ambil MAT. So dia masuk kelas dulu, belajar pelan-pelan tak apa. Kita belajar pelan-pelan tak apa, jangan risau. Lebih baik ambil
Tapi tak faham, mana tahu last sikit-sikit boleh faham daripada tak nak langsung. Okey? Itu untuk kawan-kawan kamu lah. Nombor 12. Tengok. Sebiji bola dilontarkan tegak ke atas dan tingginya selepas masa T ialah 12 T tolak T kuasa 2 meter. Hitung masa yang mungkin dalam T bila bola itu mencapai ketinggian 20 meter. Soalan ni simple je sebenarnya. Sebab apa dia kata simple? Bila dia kata apa-apa benda, bila kamu baling je, kita panggil dia lontaran ni. Kamu lontar apa-apa benda pun, lontar, kamu baling apa ke atas, dia mesti turun balik ke bawah. Dia tak kisah, kau balinglah apa benda pun. Baling, sebab kita ada graviti, dia akan turun ke bawah. Dan biasanya, lontaran kita, dia akan jadi satu parabola. Benda ni yang akan jadi, kita panggil dia, ini graf kuadratik. Nampak? Graf kuadratik. Dia akan jadi graf kuadratik. Jangan risau. Buat apa benda pun. Okey? Sebab tu soalan tu dia kata, sebiji bola dia dilontar tegak ke atas. Ni lagi tegak. Macam ni dia baling kan. Bola tu biasanya kalau kau baling macam mana, susah nak turun kena kepala kau balik. Jarang. Susah. Sebab dia akan baling. Dia mesti akan berpusing. Dia kata boleh. Dia mesti ada kata sikit. Sebab kita panggil dia dalam AMAT lah, dalam fizik AMAT panggil dia. Masa kita baling naik atas ni, sebelum dia nak turun, dia akan hilang energi. Bila dia hilang energi, dia akan berhenti seketika. Dia ambil angin sekejap. Sebab tu kalau nak cerita kartun, dia lari dia akan stop sekejap. Itu kita panggil titik pusingan. Atas ni. Titik maksimum kat situ. Titik pusingan pun kat situ. Titik pegun pun kat situ. Pegun maksudnya dia akan berhenti sekejap. Baru jatuh. Dia macam tu. Cerita dia. Okay. Dan dia kata, tingginya selepas T saat ialah 12 T. Jatuh. Tingginya selepas T saat. Tinggi. Ni. Dia bagi oleh persamaan 12 T tolak T kuasa 2. Sebab tu kamu tengok, dia susun macam ni. Patutnya dalam kuadratik, kita kena buat negatif T kuasa 2 campur 12. Graf ni adalah graf bentuk apa? Masa. Betul lah kita. Sebab, okay. Hitung masa yang mungkin dalam T apabila bola itu mencapai ketinggian 20 meter. Jadi kalau 20 meter kita buat apa? Height, dia formula dia height sebenarnya 12 T tolak T kuasa 2. Height ni tinggi, yang ini T ni time. Time. Jadi dia bagi height ni dia kata 20. Jadi kita masukkanlah 12 T tolak T kuasa 2. Jadikan dia persamaan kuadratik. Dapatkan dia kosong pindah T kuasa 2 tolak 12 T campur 20. Tekan kalkulator. Faktorkan ABC tadi. A kita 1, B kita negatif 12, C 20. Dapat jawapan 10.00000006 10 tu. Saya kira sebagai C dia 10. Satu lagi. Dan 1.999. Jadi T kita sama dengan 10 dan T kita sama dengan 2. Okey. Jadi soalan kita, dia tanya, hitungkan masa yang mungkin. Sebab tu dia kata masa yang mungkin. Jawapan mana yang kat bawah kita ambil? A. Sebab kita ada T dulu. 10 kita tak ambil. Dia ada 2 jawapan. Kita ambil yang mana ada. Tu dia kata masa yang mungkin. Yang mana tu kita ambil? T sama dengan 2. Okey. Kadang-kadang dia minta berikan, hitungkan masa-masa yang mungkin. Dia mungkin nak dua masa. Dia akan bagi dalam jawapan tu ada 2 masa. Boleh juga. Tapi yang ini dia nak satu saja. Kita pilih mana yang kita ada. Okey. Nombor 13.
Nombor 13 kat sini, kalau kamu tengok soalan dia, seutas dawai dipotong kepada dua bahagian. Setiap bahagian masing-masing dibengkokkan menjadi sebuah segi empat sama. Okey. Dengan sisi 2x dan x tambah 3. Cari nilai x jika jumlah luas kedua-dua segi empat dia bentuk dia ialah 41. Apa maksud dia? Dia ada satu dawai, dia potong dua. Jadi dijadikan segi empat sama. Dua-dua kena jadi segi empat sama. Ni lebih kurang. Dua-dua segi empat sama. Okey, segi empat sama square. Okey, kemudian dia kata satu sisi dia 2x, satu lagi sisi dia x campur 3. Segi empat sama. Kalau ni 2x, ini pun 2x, ini pun 2x, ini pun 2x. Ni x tambah 3, x tambah 3, x tambah 3, x tambah 3. Dia nak apa? Luas. Dia kata jumlah luas. Jumlah luas maksudnya luas ni campur luas ni. Jadi saya akan ambil luas ni akan jadi 2x darab dengan 2x campur dengan x campur 3 darab dengan x campur 3. Okey, kita boleh congak sebab x campur 3 ni adalah x campur 3 kuasa 2 Saya akan dapat 4x kuasa 2 campur dengan x kuasa 2, 2, 3 campur 6x darab 9. Sama dengan, dia bagi berapa? 41. Kamu sekarang dah boleh tukar benda ni menjadi persamaan kuadratik yang mana mesti sama dengan kosong. Jadi kita dapat ni 5x kuasa 2. Ni seorang je campur 6x 9 tolak dengan 41. Kita akan dapat 32. Okey. Dapat kat sini sama dengan kosong. Tekan kalkulator. Cikgu, bukan negatif ke 32 tu? Mana? Negatif 32. Sorry, betul. 14, 41 ni kan? Sorry. 9 tolak 41, negatif 32. Okey. Apa dapat 5, 6, negatif 32. Apa kata itu? Dua dengan negatif 3/2. Kamu akan dapat 2. X sama dengan 2. Kenapa saya tak ambil yang negatif? Ukuran panjang cm tak ada negatif. Ukuran panjang cm ni sentiasa positif. Jadi kita ambil x kita sama dengan 2. Okey. Nombor 14. Tengok nombor 14 tak? Kita nombor 14 dia bagi satu segi 3. Bagi kat sini 13, sini x campur 9, yang ini x campur 2 Okey. Cari nilai x. Okay. Bila dia kata segitiga bersudut tegak, dalam kepala otak kamu kena ada satu perkara iaitu Pythagoras theorem, PT. Apa formula PT? Ini A, ini B, ini C. Formula kita C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Hypotenuse sama dengan kuasa hasil tambah kuasa 2 sisi-sisi bersebelahan. Okey. Terus kita masukkan. Siapa C kuasa 2 kita? 13 kuasa 2 sama dengan A. Mana-mana boleh A Kamu ambil yang ini ke yang ini tak kisah. Iaitu saya akan ambil X campur 9 kuasa 2 campur dengan X campur 2 kuasa 2. Jadi saya boleh kembang. Yang ini kita dah kembang macam biasa dah. Saya akan dapat apa? X kuasa 2 campur 2 darab. 2 darab 9 dapat 18. X kuasa 2 81. Campur susun. X kuasa 2 campur darab
4x kuasa 2 pun 4 juga. Sama dengan 169. Okey. Jadi saya akan susun belah kanan. X kuasa 2 campur X kuasa 2. 2x kuasa 2. 18x campur dengan 4. Dapat 22x. 81 campur 4. 85. 85 tolak 169. Dia kata. Negatif 84. 84. Baru boleh tekan kalkulator. Dapatkan jawapan untuk X. Okay. Equation degree 2. A kita 2. B 22. C negatif 84. Kita tak ambil yang negatif. Kita ambil yang positif saja. Jadi A kita dapat. X kita dapat 3. Dia simple je. Cuma kalau nampak segitiga, dia biasa melibatkan apa? Melibatkan Pythagoras theorem. Kadang-kadang dia boleh cerita pasal luas juga. Itu cerita lain lah. Kadang-kadang kita tengok segitiga boleh cerita dia pasal luas. Okay? Habis dah tamat bahagian pertama iaitu kertas 1. Kertas 1 ni banyak ribas balik tentang kembangan, faktor macam tu. Tapi kertas 2 nanti dia nak tengok jalan kerja. Satu-satu jalan kerja. Tengok. Okay? Jom kita tengok cerita macam mana soalan kertas 2 pula. Oh, pemadam ni saya kena masuk mesin basuh ni. Pemadam dia dah dekat kesan. Tak clear sangat. Okey. 2. Soalan nombor 1. Kertas 2 sampel je. Iaitu selesaikan. Biasanya soalan senang dulu. Selesaikan. Solve. Iaitu 4x kuasa 2 tolak 14x campur 10 sama kosong. Kalau dia kena selesaikan senang. Cuma syarat dia yang pertama, kamu kena buat kurungan. Sama dengan kosong. Letak dulu x sama dengan berapa. X sama dengan berapa. Sini x. Sini x. Tekan kalkulator. Itu jalan kerja dia dah. Tekan kalkulator terus je. Okay. A kita 4. B negatif 14. C 10. Saya akan dapat jawapan dalam pecahan. Kalau boleh. 5/2. 1. Seorang lagi. 1. Okay. Naikkan ke atas. Dia akan jadi apa? 5 akan jadi negatif 2 pergi depan. 1 akan naik jadi negatif 1. Lengkaplah dalam kerja kita. Common. Okay. Itu jawapan kita. Okay, biasanya soalan macam ni tak bagi banyak markah. 3 dan 2 je 4. Okay. Sama tak soalan bawah tu? Selesaikan. Masih sama. Nombor 2. Selesaikan. Cuma kali ni dia tak bagi senang macam tadi lah. Tadi dah siap. Per 3 sama dengan 2 campur 1/3x. Yang ni best. Okay. Biasanya dalam soalan macam ni, apa saya buat? Untuk kita nak dapatkan persamaan kuadratik, general form, langkah pertama kalau boleh saya akan susun terus. Kalau kamu guna kalkulator. Boleh susun terus. Contoh susun terus macam ni. Kamu nampak, okey ni x kuasa 2, kamu terus buat. 2/3. X kuasa 2. Susun terus. Tolak. 1/3. X campur 2 sama dengan 0. Boleh macam ni. Tekan kalkulator dah dapat. Cuma tak cantik. Kenapa tak cantik? Dia ada per 3/3 nampak. Macam mana nak hilangkan per 3 ni? Kita darablah semua ni dengan 3. Yang ini darab 3 dapat 2x kuasa 2. Cikgu. Yang ini darab 3. Ya. Yang tu cikgu pindahkan mana ke mana?
Kita tinggal tak? Kau tegur je terus aku nampak salah. Dua tu saya lupa. Ni ke sini. Boleh? Selalu saya terperasan negatif. Apa tadi? Tak apa. Yang tu lah ni. Yang ni. Saya silap sini kan? Salimah. Okay. Jadi terus nampak. Kau tegur je aku tahu. Mesti negatif salah. Okey, terima kasih. Okey. Kat sini saya darab 3 akan jadi negatif X. Saya darab 3 akan dapat negatif 6. Dapat sama dengan kosong. Terus saya buat 2 kurungan bawah tu. Sama dengan kosong juga. Letak X. Kita tekan kalkulator. Okey. Ada jalan kerja. Kertas 2 ni jalan kerja dia nak buat sikit lah. Tulis 2 A2 B negatif 1 C negatif 6. Dapat jawapan 2 dan negatif 3/2. Dapat 2 dan negatif 3/2. Naik atas. X tolak 2. Yang ini 2X tambah 3. Lengkap cerita ni. Okey. Terus kita pergi. Turun lagi sikit. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 pun dia dah senang sikit kalau kau tengok soalan dia. Tapi kat sini dia kata dengan kaedah pemfaktoran. Dengan kaedah pemfaktoran. Okey. Dengan kaedah pemfaktoran. Okey, yang pertama. Okay, soalan dia. 2P kuasa 2 campur 9/3 sama dengan 5P. Okey, kaedah pemfaktoran ke macam mana pun, step pertama mesti general form. Iaitu mesti apa? Sama dengan kosong. Ni pindah, ni masuk. Saya terus buat macam ni. Ting, toing, toing. Nampak? Kita ni dulu. Tok. Kita dapat 2P kuasa 2 campur 18 sama dengan 15P. Susun semula 2P kuasa 2 tolak 15P campur 18 sama dengan kosong. Bila dia kata kaedah pemfaktoran, yang penting dia adalah kurungan tu je. Ini yang penting dalam kaedah pemfaktoran. Letak huruf dulu, takut nanti salah letak. Ni P, saya letak P. Okey. Takut nanti kamu salah letak huruf. Tekan kalkulator bagi X, kamu letak X. Habis cerita dia. Okay, kita tekan kalkulator dulu. Yang pertama, A dia 2. B kita negatif 15. C 18. Dapat 6 dengan 3/2. Kita akan dapat 6 dengan 3/2. Naik atas negatif 6. Naik atas 2P tolak 3. Cuma bila dia kata kaedah pemfaktoran, dia bagi tahu dengan kaedah, maksudnya faktor ni kena sama atas ni. Nampak? Dia kena ubah size sikit jawapan ni. Jawapan kena ubah size sikit. Macam mana? Kita akan tengok betul. Kita cuba tengok. Kembang dapat tak? Kalau dapat tak apa. 2P darab dengan P. 2P kuasa 2. Okey, cantik. Tak ada masalah. Belakang negatif 6 darab dengan negatif 3, 18. Okey, cantik. Yang tengah tak payah check. Cukup. Kalau A dia tak sama, kita kena letak nombor. Itu saja. Okey. Yang ni dah cukup dah. Dah cukup buat. Cuma kalau kamu nak tambah jalan kerja, sikit lah. Nak tambah jalan kerja, kamu nak buat dengan menggunakan kaedah pemfaktoran tu, kamu hanya perlu padam yang bawah ni kejap. Jarakkan. Contoh, sepatutnya jarak jauh sikit lah. Jarak jauh sikit, saya akan buat kat sini. Turunkan P tolak 6 sama dengan kosong. P sama dengan 6. Yang ni.
2P tolak 3 sama dengan kosong, dapat 2P sama dengan 3, P dapat 3/2. Kita dapat jawapan ni, kita jauh sikit. Jauh sikit kita buat dalam kerja ni. Tambah sikit dalam kerja. Tapi dalam SPM, kalau yang SPM sebenarnya tak perlu pun. Dia tulis ni, bracket ni adalah kita panggil dia kaedah pemfakturan. Bracket saja. Okey? Cikgu, Ya. biasanya soalan ni berapa markah? Soalan ni kalau SPM yang sebelum ni, dia sekarang dibagi dalam 4 atau 5. Tapi kalau direct macam ni 4 saja. Ni direct macam ni. Ni 4 markah je direct. 5 markah boleh pergi kalau dia ada cerita. Macam tadi kan kita jumpa cerita, ada segitiga kan. Ada luas kotak, apa semua dia ada cerita sikit. Bila ada cerita, markah dia lebih sikit. Kan? Kalau dia tak ada cerita, sama ada 3 markah ataupun 4 markah. Dia bukan sikit tau. Kamu tengok macam senang je, ni je. Sekarang kalkulator je pun. Kan? Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu. Okay? Sebab tu sekarang ni dah ramai tahu tekan kalkulator. Dah jarang jumpa soalan macam ni direct. Jarang. Tapi dekat latihan kat sekolah ada lagi. Kan? Cuma dalam exam dah jarang. Dia ada cerita dulu. Macam apa? Ada luas, cerita pasal luas. Ada kaitkan dengan perimeter. Kan? Dia dah kait-kait dah sikit. Okay? Kita tengok. Tapi basic dia, yang ni mula-mula. Kalau sangkut macam ni, ceritalah dia bagi luas. Kamu tak nampak. Sebab tu kena cekap kat sini dulu. Bila kita ubah soalan dia, letak kaitkan dengan soalan SPM sebenar, baru kamu nampak. Nanti saya tunjuk soalan. Okay. Nombor 4. Nombor 4 tu. Nanti saya tunjuk kat kamu macam mana soalan SPM tahun lepas. Macam mana tahun lepas. Macam mana Jun, bukan tahun lepas. Tahun lepas tak exam lagi. Budak tu. Tahun 2019 Okay. Nombor 4. 2y kuasa 2 campur y per 2y campur 1 sama dengan negatif 6. Ini pindah naik atas dulu. 2y kuasa 2 campur y sama dengan negatif 6. 2y campur 1. Kamu nak darab terus pun boleh. Saya buat sesuatu macam ni. 2y kuasa 2 campur y. Ini negatif 12y. Ini negatif 6. Susun semula. 2y kuasa 2. Y campur 12. Y campur 12 dapat 13y. Campur 6 sama dengan kosong. Sebab tu kalau kau tengok sebenarnya dalam topik ni, yang penting dia, markah pertama sebenarnya 6 amat ni je. Kita panggil dia general form. Lepas tu faktor dia. Lepas tu 2 jawapan. 2 jawapan. Setiap jawapan 1 markah. Cerita dia. Simple je. Kita tengok. bateri. 1, 2, 13, 6. Negatif 1/2, negatif 6. Jadi, y sama dengan negatif 1/2, y sama dengan negatif 6, naik atas. 2y campur 1, yang ini y campur 6. Okay. Kat sini dia kata selesaikan. Macam ni je lah. Kalau dia kata dengan kaedah pemfakturan, kita tambah-tambah sikit. Sikit tambah. Okay. Sebab ini soalan ni daripada zaman saya dulu macam ni lah soalan dia. Pada zaman mak kamu dulu macam ni lah cerita. Ayah kamu sama macam ni lah cerita dia soalan tu. Cuma zaman dulu, dia tak ada kalkulator. Jadi kita orang kena belajar macam mana nak faktor benda ni. Kena belajar. Kamu ada kalkulator, gunakan teknologi yang ada. Okay. Nombor 5. Nombor 5, kita pergi dia dah ubah soal nampak. Soalan ni, dia dah start ubah soal. 5, 6, 7 ni dia dah start kaitkan dengan apa yang kamu belajar. Dia dah kaitkan. Kita tengok. Nombor 5. Nombor 5, dia bagi punca persamaan kuadratik x kuasa 2 tolak px campur 6 sama dengan 0 ialah 3. Punca ialah
3. Okey, cari nilai. Dulu soalan ni, soalan macam ni sebenarnya, dia hanya masuk dalam AdMath je. Math tak ada. Sekarang, syllabus KSSM, benda ni dalam matematik. Okey. Dulu tak ada benda ni. Kan? Jarang kita tak jumpa soalan macam ni. Okey. Jadi kena ingat, punca ialah 3. Maka punca juga adalah X. Punca tu adalah X. Jadi kalau dia kata punca ialah 3, maka X sama dengan 3. Itu cerita dia. Dia kena ada knowledge saja kat sini. Soalan ni senang je. Kamu dah tahu X3, ganti itu dapat. Ni. X kuasa 2 tolak PX campur 6 sama dengan 0. Masukkan 3 kuasa 2 tolak P kali 3 maksudnya 3P. Itu lebih cantik. Campur 6 sama dengan 0. Saya akan dapat sini negatif 3P. 9 campur 6. 9 campur 6, 15. Bawa sebelah. Negatif 15. Negatif dengan negatif mati. P sama dengan 15 per 3. Dapat 5. Itu cerita dia. Apa yang kamu kena ingat kat sini adalah punca adalah X. X juga adalah punca. Punca adalah X. X adalah punca. Siapakah punca sebenarnya? Punca sebenarnya adalah pintasan X. Kalau ada kuadratik macam tu, ini paksi X kamu. Ini kita panggil dia punca. Sebab tu punca nilai dia adalah X. Itu dia punca-punca persamaan kuadratik. So dia dipanggil punca-punca. Sebab kuadratik dia ada 2 punca. Okey, cerita pasal punca ni. Nombor 6. Soalan nombor 6 pula, apa diberi? Tengok soalan ni. Diberi 6 per 5 dan K ialah punca. Dia bagi 2 orang pula. Dia bagi 6 per 5 dan K ialah punca bagi persamaan 5X tolak 6 X tambah 2 sama dengan H X tolak 2. Okey. Cari nilai H dan K. Cari nilai H dan K. Okay, macam mana nak buat? Langkah pertama, kita kena tahu punca ni siapa? X. X. Nampak? Dua-dua X. Jadi apa kita buat? Yang pertama, kita gantikan saja X ni dekat bawah. Kamu akan dapat. Yang pertama kamu akan dapat apa? H dulu. Bila kita ganti tu kita kata, boleh ganti terus. Boleh ganti terus, tak payah nak kembang-kembang pun tak apa. Boleh ganti terus. Contoh saya ganti terus je. Saya ambil ni 6 per 5 tolak 6. Ni 6 per 5 campur 2 sama dengan H 6 per 5 tolak 2. Macam tu je. Ambil kalkulator kira dapat H. Kita akan kira sebelah kiri dulu. Tengok. Ini potong. Habis kosong. Yang ini akan dapat negatif 4 per 5 kat sini. Okey. Negatif 4 per 5. Kita tak exam. Ni pindah ke sebelah ni. Apa pun nombor tetap akan jadi H sama dengan kosong. Itu jawapan dia. Kita tengok. Kenapa dia kosong? Bila kosong, darab dengan apa benda pun akan dapat kosong. Bahagi dengan apa benda pun tetap akan dapat kosong. Itu cerita dia. Sekarang nak cari apa? Dia suruh cari apa? K pula. Macam mana nak cari K? Nak cari K, kita kena masukkan nilai H. Okey, masukkan nilai H, kita akan dapat K. Tengok. Bila saya masukkan nilai H, yang akan tinggal adalah 5X tolak 6. Dengan X tambah 2. Sama dengan kosong. Sebab kosong darab apa pun kosong.
Okey. Yang ini sebenarnya dah jadi apa? Pemfaktoran kuadratik. Dia dah faktor siap. Di jawapan kita akan turun. Yang pertama, X sama dengan dapat 6/5. Yang seorang lagi kita akan dapat X sama dengan -2. Siapakah dua-dua ni? Dua-dua ni yang kita panggil dia punca-punca persamaan kuadratik. Mana yang dia bagi? Ni. Nampak? Jadi seorang 6/5 betul. Seorang lagi -2. Siapakah K? K sama dengan -2. Itu cerita dia. Sebab tu soalan SPM biasanya dia macam ni soalan dia. Kan? Jadi soalan macam ni, dia macam ni. Yang tadi kita belajar semua tu, pemfaktoran semua, dia jumpa sini je. Faham kat sini. Nampak? Kembangan sikit-sikit. Itu basic. Tapi soalan dia boleh olah. Okey? Cuba tengok nombor 7. Kalau kamu tengok soalan dalam buku teks kamu yang belakang tu kan, lagi ganas. Buku teks. Ganas gila soalan. Okey. Nanti kamu try buat. Sangkut kamu boleh WhatsApp saya. Nombor 7. Fx sama dengan -2x kuasa 2 campur 8x tolak 14. Okey. Tentukan paksi simetri bagi graf fungsi yang ini, seterusnya lakarkan graf fungsi tersebut. Okey. Yang pertama dia sebut apa? Tentukan paksi simetri. Dua cara nak tentukan paksi simetri. Yang pertama, ini paksi simetri. Kita panggil dia paksi simetri. Okey. Yang pertama, kalau soalan ni boleh difaktorkan, boleh juga dapat paksi simetri. Contoh, dia try tekan kalkulator. Kadang-kadang fungsi ni ada yang tak difaktor. Kita try tengok. Boleh faktor tak? Mod equation 1 degree 2. Tekan kalkulator dulu. -2 8 -14. Ini tak boleh faktor. Okey. Kenapa saya kata tak boleh faktor? Kamu tengok kalkulator kamu. Kalkulator saya ni. Tengok Dia kalau dia keluar ke atas tu. Mana kamera aku? Kamu nampak tak dekat ujung kali tu dia ada RI. Kalau RI maksudnya itu tak boleh faktor. Kan? 2 tu bukan jawapannya. Kita ingat Kalau dia keluar RI tu maksudnya kita tak boleh. Kita anggap soalan ni tak boleh faktor. Kalau dia boleh faktor, lain. Cerita dia. Kalau boleh faktor, lain. Nanti saya bagi contoh boleh faktor. Ini soalan tak boleh faktor. Okay? Jadi kamu guna teknik kedua, senang hafal je. Paksi simetri, formula dia adalah X sama dengan -B/2A. Ini paling senang. Hafal je formula. -B. Ini formula untuk apa? Paksi simetri. Masukkan je contoh soalan ni. Ini yang kamu kena hafal. Jangan lupa. Okey, jadi paksi simetri kita X sama dengan berapa A kita? -2, B 8, C -14. Masukkan. Negatif B kita 8 per dengan 2A. -2. C tak pakai. Dalam paksi simetri tak pakai C. Kita akan dapat kat sini negatif-negatif mati 2. Ini kita panggil apa? Persamaan paksi simetri. Okey. Jadi kalau paksi simetri macam mana dia duduk? Katakan graf kita ni. Ni graf apa? Negatif maksudnya graf masam. Okey. Paksi simetri duduk tengah-tengah. Betul-betul tengah-tengah. Maksudnya dia akan duduk kat mana? Dekat tempat maksimum. Situ dia akan duduk. Betul-betul tengah-tengah. Jadi koordinat kita kat sini adalah 2. Y belum tahu. Okey. Lepas tu soalan dia kata apa? Seterusnya lakarkan graf fungsi tersebut. Okey, nak lakar. Nak lakar graf. Yang pertama, pelajar kena tahu titik minimum. Macam mana nak tahu titik minimum? Kena cari paksi simetri. Saya tulis X senang. X dan Y.
pasti simetri. Nampak? Yang pertama. Yang kedua, kena tahu pintasan Y. Dua tu yang wajib. Yang tak wajib, nombor 3. Tak wajib. Pintasan X jika ada. Ni optional. Jika ada. Okey? Contoh kat sini. Bila kita tengok soalan ni, kita dah ada pasti simetri 2. Jadi nak dapat Y, 2 ni masuk dalam ni. Masuk dalam. Sebab apa? Fx juga adalah sama dengan Y. Fx ni Y lah. Pasti Y. Jadi kita masukkan je, kita akan dapat. Jadi kita masukkan, saya akan buat kat sini bawah ni. Y sama dengan negatif 2. 2 kuasa 2 campur 8 kali 2 tolak 14. Okey. Ni akan dapat negatif 8 campur 16 tolak 14. Jadi kamu akan dapat negatif 6. Betul? So check tengok. Negatif 8 campur 16 tolak 14. Negatif 6. Okay. Jadi koordinat kita adalah 2 negatif 6. Okay. Sebelum ni, minggu lepas saya ajar aku macam mana nak lukis graf. Nak lukis pula, nak lakar graf. Minggu lepas kita dah belajar. Kita buat. Kita akan buat bentuk graf buat sekali. Bentuk graf. Masam. Ni. Dah. Kemudian, titik maksimum dia. Dah ada. 2 negatif 6 dah ada. Okey. Bila kita ada 2 negatif 6, sekarang kamu kena teka dekat mana kosong berada. Kena teka je kat mana kosong berada. Dekat sini saya teka kosong saya. Kalau sini 2, kosong mesti berada di sebelah kiri. Nampak? Kosong mesti berada di sebelah kiri. Bila kita nak buat kosong, automatik kosong tu akan kena dekat pintasan Y. Siapa pintasan Y kita? Sebab tu penting pintasan Y. Ni. Ini namanya pintasan Y. Ni. C ni adalah pintasan Y. Jadi masa kita potong tu, tempat kena dia adalah negatif 14. Jadi kita potong kat sini ke? Dekat sangat negatif 6? Tak, jauh sikit lah potong. Dapatlah kat sini negatif 14. Ini pasti Y. Mana pasti X? Pasti X senang kita teka. Ini negatif 14. Ini negatif 6. Kat mana? Kosong. Kosong kamu ada atas lagi. Panjangkan. Sini kosong. Jadi ini pasti X. Ini pasti Y. Dot. Negatif 6. Dot. 2. Dah. Siap. Itu kita panggil dia lakaran graf. Ini je cerita. Apa-apa graf pun kita buat. Sama kat cerita. Okey. Saya bagi kamu satu soalan. Cuba nombor. Okay. Kamu ambil kat sini. Fx sama dengan, saya ambil 3x kuasa 2. Okey. Yang ini saya ambil tolak 24x campur 7. Tolak 24x campur 7. Kita kena buat apa? Lakar terang. Lakarkan graf. Okey. Salin kejap, salin. Okey. Dah dapat macam ni. Langkah pertama kita buat apa? Kita cari dulu paksi simetri. Apa formula kita? X sama dengan negatif B per 2A. Jadi kita akan dapat X dia sama dengan negatif 24 per dengan 2 kali 3. Jadi kamu akan dapat negatif positif 24 bahagi 6. Dapat 4. X dia dapat 4. Okey. Dah dapat X. Kamu dah tahu dah cerita dia. Terus cari Y.
Terus cari Y. Y akan dapat 3, 4 kuasa 2 tolak 24 kali 4 campur 7. Kita akan dapat 3 darab dengan 4 kuasa 2 tolak dengan 24 darab 4 kemudian campur 7. Negatif 41. Okey, sekarang jom kita buat macam mana bentuk graf dia. Itu je penting. Okey, yang pertama bentuk graf. Positif. Graf kita senyum. Koordinat kat mana? Bawah sekali. Berapa koordinat kita? 4 negatif 41. Okey, sekarang sini 4. Kosong sebelah kiri. Kosong sebelah kiri. Tapi kena tengok mana pintasan Y kita. Pintasan Y kita 7. Nampak? 7 dengan negatif 41 dekat ke jauh? Jauh. Itu dia. 7 dengan negatif 41 jauh. Sinilah contoh. Sini. Saya buat garis ni. Salah kat sini nombor kita 7. Itu simple je. Biasa logik je cerita dia. Okay. Kemudian satu lagi kita nak buat apa? Paksi paksi X. Okay. Paksi X bila kamu tengok kat sini, ini negatif 41. Ini 7. Okay. Kat mana paksi X? Paksi X mesti antara 7 dengan 1 tengah-tengah ni. Pasal ni. Nampak? Kita buatlah. 7, 41. Berat kat 41 lah. Dah. Paksi X, paksi Y. Siap. Okay. Yang tak wajib buat ni. Pintasan X tak wajib buat. Tak wajib. Okay. Dia tak wajib buat pun. Boleh Okay, contoh. Kalau kamu nak buat juga, kamu boleh tekan kalkulator lah. Tengok. Kamu akan dapat lah berapa. Tapi dia tak wajib buat. Boleh faham kan? Okay. Sekarang kita tengok soalan habis. Oh, dah habis cantik. Saya akan bagi kamu soalan SPM tahun-tahun lepas. Sekejap. Dah boleh. Tapi dulu, syllabus lama, dia tak ada lakar graf tau. Kamu je yang ada lakar graf. Dia dulu tak ada lakar graf. Okey. Ambil. Kita tengok SPM Matematik. Okey, tengok contoh. Ini 2019. SPM 2019. Kertas 2. Soalan nombor 2. Okey. Raziah. Warna N pula raziah ni. Raziah. Membeli 2X tolak 17. Buah kamus. Buah kamus dengan harga RM 12X setiap satu. Okey, dia membayar RM
4104 untuk semua kamus itu. Okey, hitung bilangan kamus. Hitung bilangan kamus. Markah dia 4. Ini contoh soalan SPM 2019. Okey, cuba baca tengok kejap dan pastikan. Boleh faham tak soalan ni? Macam mana? Boleh buat tak? Cuba try. Sebagai kamu cuba. Dapatkan idea dia. Lebih kurang. Kadang-kadang macam mana cikgu tahu dia kuadratik? Okey? Senangnya sebab dia ada satu je unknown. Kalau dia ada satu je unknown maksudnya dia kuadratik. Kalau dia ada dua unknown, tiba-tiba ada X, ada Y seorang lagi, itu biasanya melibatkan persamaan serentak. Kuadratik, satu unknown. Serentak biasanya dua unknown. Tapi ada juga kebat kuadratik ada dua unknown. Tapi unknown yang kedua tu mungkin hilang. Sebab dalam kuadratik, dia tak boleh ada dua unknown. Dia kena ada satu unknown saja yang kita akan jadikan dia sama dengan kosong. Okey, cuba tengok. Boleh Dia simple je idea dia. Jom kita tengok. Raziah membeli buah kamus. Ini kita panggil dia. Raziah membeli beberapa buah kamus dengan harga RM sekian-sekian. Setiap satu. Dia bayar harga ni. Maksudnya yang dia bayar tu adalah apa? Bilangan kamus darab harga. Bilangan kamus darab harga, dapatlah harga dia. Ini bilangan kamus darab harga maksudnya apa? 12X darab dengan 2X tolak 17 sama dengan 4104. Kalau kamu biasa buat kuadratik, kamu mesti dapat equation. Kamu akan nampak, oh macam tu. Okey. Ini saya kembangkan equation tu. Kembangkan. Kita akan dapat kat sini 24X kuasa 2. 12 dan 17. Dia dah 204. Tolak 204X. Ni pindah sebelah sini. Tolak 4104 sama dengan kosong. Dah settle. Apa bawah dia? Ni? Gitu. Ambil calculator. -24 negatif 204 negatif 4104. 18 dengan negatif 9.5. Negatif 9.5. Naik, saya akan dapat X tolak 18, 2X campur 19. Okey? Dah dapat. Adakah kita ambil X? Tak. Sebab X tu adalah
bilangan. Dia juga adalah RM. RM mana ada negatif? Tak? RM positif je. RM negatif pelajar akaun adalah hutang ni. Kita ambil apa? 18. Soalan tanya apa? Boleh ke tinggal 18? Tak boleh. Soalan tak tanya X. Soalan tanya apa? Hitung bilangan kamus. Mana bilangan kamus? Ni. Tu bilangan kamus. Oleh sebab itu, bilangan kamus sama dengan 2 kali 18 tolak 17. Macam tu cerita. Dapatlah jawapan kita. Wah, kamu. Okey? Itu contoh soalan. Kamu boleh tengok banyak lagi contoh soalan dekat internet. Jadi banyak. Kamu boleh rujuk dekat, saya selalu rujuk dekat Bumi Gemilang. Kamu boleh cari dekat Bumi Gemilang. Kamu type je soalan. Contoh soalan kuadratik matematik SPM. Dia keluar banyak website, kamu cari yang Bumi Gemilang. Banyak contoh soalan. Soalan trial, soalan exam sebenar. Ada yang dia susun-susun dah, boleh ambil try. Okey? Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Kita belajar, insya-Allah. Kalau ada masalah, kamu WhatsApp saya terus. Macam mana nak buat. Sebab minggu depan, insya-Allah, alhamdulillah, kita dah masuk ke topik seterusnya. Topik seterusnya. Kalau ada masalah, kamu boleh. Jangan. Kita dah belajar bab 2. Tiba-tiba bab 1 kamu tak tahu, kamu segan nak tanya. Tanya juga, tak ada masalah. Boleh. WhatsApp je saya. Okey? Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Okey.